warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Amaliana binti Sabuddin. Nombor kad pengenalan saya 03-06-26-08-0338. Nama saya Nur Ardina binti Alias. Nombor kad pengenalan saya 03-1121-07-0001. Dan nama saya Nurhasha Zainah binti Ahmad Afandi. Nombor kad pengenalan 041021-120126. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan mengenai isu-isu konflik semasa persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia. Sebagai pembukaan pembentangan kami, saya dahului dengan menerangkan serba sedikit mengenai pengenalan negara berdaulat. Setiap negara berdaulat memerlukan sempadan yang jelas dan tetap. Sempadan antarabangsa merupakan garisan sempadan yang membahagikan sesebuah negara dengan negara yang lain. Sempadan ini dipanggil sebagai talweg ataupun garisan tengah yang dijadikan garis sempadan dua kawasan atau lebih. Konflik sempadan antarabangsa biasanya berlaku apabila dua atau lebih negara bersaing secara terbuka bagi memiliki sebuah kawasan ataupun wilayah. Konflik ini berlaku apabila berlakunya penempatan sempadan yang kurang jelas. Saya teruskan dengan pertikaian dan konflik di laut. Asia Tenggara menghadapi pertikaian wilayah disebabkan konflik kuasa maritim yang kurang jelas. Jadi, pulau-pulau kecil dan batuan-batuan di laut adalah punca utama di mana terjadinya konflik di antara negara-negara yang terdapat di pulau ini. Banyak negara-negara ini cuba untuk mempertahankannya kerana risau akan wujudnya implikasi politik domestik, ekonomi dan sosial yang mungkin berlaku. Jadi, sekiranya pemimpin bagi setiap negara itu gagal mempertahankan hak pemilikan wilayah ataupun kawasan, kesannya akan menonjolkan kelemahan kerajaan yang memerintah. Pertikaian dan konflik di laut ini mempunyai 3 peristiwa di mana berlakunya pertikaian Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan, pertikaian Pulau Batu Putih dan juga pertikaian Pulau Spratly. Saya akan menceritakan serba sedikit mengenai latar belakang Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan ini terletak di Laut Sulawesi di mana pertikaian wilayah ini berlaku antara Malaysia dan juga Indonesia. Pulau Ligitan ialah sebuah pulau yang kecil dan bersifat kekal di atas aras laut. Manakala Pulau Sipadan pula merupakan pulau yang terhasil daripada aktiviti gunung berapi yang dikelilingi dengan batu karang dan atol. Kemasukan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963 menjadikan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan sebahagian dengan wilayah Malaysia. Keadaan ini menyebabkan berlakunya pertikaian antara Malaysia dengan Indonesia. Pada tahun 1979, pihak kerajaan Malaysia mengeluarkan peta baharu yang jelas menunjukkan bahawa Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan berada di wilayah Malaysia. Persoalan berkaitan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan ini telah dibincangkan antara Malaysia dan Indonesia semasa United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1960. Dalam perbincangan ini, pihak Malaysia meminta Indonesia menggunakan peta Indonesia yang tidak memasukkan kedua-dua pulau ini dalam peta tersebut. Manakala Indonesia mahu menggunakan peta yang dikeluarkan kerajaan Malaysia yang tidak memasukkan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan dalam peta tersebut. Namun begitu, rundingan ini akhirnya gagal. Pada tahun 1991, pihak Indonesia mengetahui bahawa Malaysia telah membina beberapa pusat tarikan pelancongan di Pulau Sipadan menyebabkan isu ini menjadi semakin hangat. Indonesia mengatakan bahawa pusat ini tidak harus dilakukan selagi pertikaian ini belum selesai. Untuk membincangkan mengenai isu pulau-pulau ini, Indonesia menegaskan bahawa ia sudah mendapatkan persetujuan lisan dengan Malaysia pada tahun 1969. Namun, Malaysia menafikan tuduhan perjanjian itu dan sentiasa menjadikan pulau-pulau ini sebahagian daripada wilayah Sabah Malaysia. Selain itu, zon maritim antara kedua-dua negara ini tidak dibahagikan. Jadi, mahkamah tidak meminta untuk memutuskan sebarang isu lain. Kedua-dua negara ini memutuskan untuk membawa kes itu ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ pada 2 November 1998. Pertikaian ini menjadi lebih kompleks apabila Filipina campur tangan dalam kes ini dengan memfailkan permohonan ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa pada tahun 2001 atas dasar kepentingan mereka. Filipina membuat permohonan itu di bawah peruntukan artikel 62 status ICJ, iaitu yang pertama, seandainya sebuah negara berpendapat bahawa ia mempunyai kepentingan yang ada asas dari segi undang-undang yang mungkin akan terjejas oleh keputusan dalam kes berkenaan, maka negara itu boleh meminta kebenaran daripada mahkamah untuk campur tangan. Yang kedua adalah menjadi hak mahkamah untuk membuat keputusan tentang permintaan tersebut.
Mendengarkan permohonan ini, Malaysia dan Indonesia telah membantah dengan mendaftarkan bantahan terhadap permohonan itu. Dengan itu, ICJ telah mengadakan perbicaraan lisan khas untuk menimbangkan permohonan campur tangan dari Filipina itu. Semasa perbicaraan lisan, Filipina jelas menyatakan bahawa permohonan negaranya supaya dibenarkan campur tangan dalam kes ini untuk mencapai dua objektif atau dua tujuan. Yang mana yang pertama, untuk mengekalkan tuntutannya bahawa Filipina berkuasa dan mempunyai kedaulatan ke atas Borneo Utara. Yang kedua, untuk memaklumkan kepada mahkamah bagaimana tuntutannya ke atas Sabah boleh menjadi terjejas selepas mahkamah membuat keputusannya dalam kes di antara Malaysia dan Indonesia mengenai Pulau Likitan dan Pulau Sipadan. Berdasarkan tuntutannya kepada Utara Borneo, ini dapat dibuktikan pada tahun 1962 di mana Filipina menegaskan bahawa pengganti Sultan Sulu menyerahkan kawalan Borneo Utara yang kini dikenali sebagai Sabah kepada Filipina. Walau bagaimanapun, menurut kaji selidik yang dijalankan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, pada tahun 1963, majoriti penduduk di kawasan ini memilih Malaysia daripada Filipina. Bahkan mempersoalkan sama ada Filipina mempunyai kepentingan undang-undang yang cukup kuat dengan Indonesia dan Malaysia yang menjadi motif kepada Filipina mahu mencampur tangan. Mahkamah akhirnya gagal memperlihatkan kepentingan Filipina untuk campur tangan dan mengatakan bahawa permintaan Filipina tidak ada kaitan dengan pertikaian sebenar. Akhirnya, selepas perbicaraan lisan, mahkamah mengundi 14 kali untuk menolak siasatan Filipina pada Jun 2001. Kedua-dua pulau ini pada asalnya dianggap sebagai tanah tiada milik. Walau bagaimanapun, pulau-pulau ini jauh lebih maju daripada pendahulu Indonesia, Belanda berbanding pendahulu Malaysia, terutamanya selepas Malaysia ditubuhkan sebagai negara mahkamah yang digunakan sebagai sebab utama untuk menganugerahkan pulau-pulau itu kepada Malaysia atas dasar pekerjaan berkesan mereka. Ia juga mengiktirafkan bahawa Malaysia lebih dekat dengan kedua-dua pulau ini daripada Indonesia. Jadi, ICJ juga memperakui bahawa pihak berkuasa Borneo Utara British telah membina rumah api di Pulau Sipadan pada tahun 1962 dan Pulau Likitan pada tahun 1963. Kedua-dua rumah api ini berfungsi sebagai titik navigasi kepada aktiviti perkapalan di sekitar kawasan ini. ICJ berpandangan bahawa Malaysia lebih menunjukkan niat atau sebuah kuasa untuk melaksanakan pentadbiran di sesuatu kawasan. Akhirnya, ICJ telah memutuskan bahawa Pulau Likitan dan Pulau Sipadan adalah milik Malaysia sepenuhnya berdasarkan prinsip kawalan efektif. Seterusnya, kita akan beralih pula kepada pertikaian Pulau Batu Putih dan Pulau Spratly. Pertikaian Pulau Batu Putih atau Pedra Berangkam. Konflik ini bermula seawal tahun 1980-an apabila Singapura menyuarakan bantahan rasmi kepada Kuala Lumpur sebagai tindak balas terhadap peta Malaysia yang dikenali sebagai Territorial Waters and Continental Shelf Boundaries of Malaysia yang diterbitkan pada 21 Disember 1979. Menurut peta, Pulau Batu Putih dianggap sebagai sebahagian daripada wilayah Malaysia. Pulau Batu Putih pula merupakan sebuah pulau batu granit yang terletak di timur selat Singapura yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Pulau Batu Putih ini bersaiz 137 meter panjang, 60 meter lebar dan meliputi kawasan kira-kira 8,560 meter persegi ketika air surut. Seterusnya, Pulau Batu Putih ini terletak kira-kira 24 batu nautika ke arah timur Singapura dan 7.7 batu nautika ke arah selatan negeri Johor. Konflik pemilikan pulau ini juga melibatkan hak dan kedaulatan Batuan Tengah dan Tubing Selatan. Seterusnya, hujah Malaysia ketika menuntut Pulau Batu Putih. Terdapat 7 hujah yang dikemukakan oleh Malaysia untuk menuntut Pulau Batu Putih ini. Hujah yang pertama ialah Pulau Batu Putih secara semula jadinya merupakan sebahagian Kesultanan Johor berasaskan prinsip time immemorial, iaitu wujud atau berterusan untuk masa yang lama sebelum undang-undang moden dipraktikkan. Hujah yang kedua pula ialah Malaysia juga mengemukakan perjanjian Aglo-Dutch Treaty 1824 yang meletakkan Pulau Batu Putih sebagai sebahagian kawasan penguasaan pengaruh British. Perjanjian ini mengesahkan bahawa Pulau Batu Putih ini sebagai wilayah Kesultanan Johor. Hujah yang ketiga pula ialah Malaysia juga menekankan bahawa Pulau Batu Putih seringkali dikunjungi pelayar dan orang laut yang mempunyai hubungan rapat dengan Kesultanan Johor. Hal ini membuktikan bahawa Kesultanan Johor peka akan kewujudan Pulau Batu Putih ini. Ini menolak dakwaan Singapura bahawa kawasan ini adalah terra nullius, iaitu wilayah yang tidak dimiliki oleh mana-mana kuasa. Seterusnya, hujah yang keempat pula ialah Johor tidak bermaksud menyerah hak ke atas Pulau Batu Putih kepada British. Mereka sekadar memberi kebenaran kepada British untuk dan seterusnya menyelenggarakan rumah api. Malaysia juga berhujah bahawa tindakan British dan Singapura menyelenggara rumah api ini dilihat sebagai tanggungjawab pihak penjaga rumah api. Seterusnya,
Hujah yang kelima pula ialah Pulau Middle Rocks dan Saulet tidak pernah dianggap sebahagian Pulau Batu Putih tetapi di bawah bidang kuasa Johor. Seterusnya hujah yang keenam pula ialah Malaysia telah melaksanakan kawalan efektif di kawasan tersebut. Dibuktikan melalui satu dokumen sulit dalaman bertarikh 16 Julai 1968 iaitu surat pengisytiharaan yang ditandatangani oleh Ketua Tentera Laut Diraja Malaysia Komodo Tan Bala Singham yang mengesahkan bahawa Pulau Batu Putih, Middle Rocks dan Saulet terletak dalam perairan Malaysia. Seterusnya hujah yang ketujuh pula ialah Singapura tidak pernah mengeluarkan sebarang protes terhadap tindakan Kuala Lumpur. Seterusnya hujah pihak Singapura pula untuk menuntut Pulau Batu Putih ini. Hujah mereka yang pertama ialah Pulau Batu Putih ini berstatus terra nullius. Seterusnya hujah yang kedua pula ialah Singapura dan pentadbir terdahulu iaitu United Kingdom telah melaksanakan prinsip kawalan efektif yang berterusan ke atas Pulau Batu Putih sejak tahun 1847. Hujah yang ketiga pula ialah Singapura juga menyatakan bahawa Malaysia tidak pernah menyuarakan bantahan rasmi dalam menaikkan bendera Singapura di Pulau Batu Putih. Hujah yang keempat pula ialah tiada sebarang bukti kukuh yang menunjukkan kerajaan Malaysia mempunyai kuasa autoriti ke atas Middle Rocks dan Saulet. Episod pertikaian Pulau Batu Putih ini pula berakhir apabila ICJ memutuskan bahawa Pulau Batu Putih adalah milik Singapura dan Middle Rocks menjadi milik Singapura, manakala Saulet bergantung kepada persepadan perairan negara yang menguasainya. ICJ juga sedia maklum bahawa Johor gagal menyuarakan bantahan dan berdiam diri terhadap aktiviti Singapura di Pulau Batu Putih disebabkan faktor kolonialisme British. Tindakan mendiamkan diri ini diteruskan setelah Malaysia dibentuk pada tahun 1963. Oleh kerana tiada sebarang reaksi dan protes, maka ICJ memutuskan Pulau Batu Putih adalah milik Singapura. Penyelesaian pertikaian ini secara baik selaras dengan deklarasi ASEAN yang ditandatangani pada bulan Julai 1992. Deklarasi ini antara lain meminta semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan pertikaian di antara dengan negara secara aman dan melalui perundangan. Tindakan ini selaras dengan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southern Asia sebagai kod perakuan antarabangsa yang melingkungi wilayah ASEAN. Seterusnya kita beralih pula kepada pertikaian Pulau Spratly. Kepulauan Spratly ini merupakan gugusan daratan terpencil yang terletak di tengah-tengah Laut Cina Selatan antara Filipina, Vietnam dan Malaysia. Kepulauan Spratly ini terdiri daripada kira-kira 230 buah pulau, terumbu, beting dan kail. Terdapat 25 berada di atas paras laut dan 7 yang mempunyai keluasan melebihi 0.5 km persegi. Kepulauan bertaburan di kawasan seluas dengan anggaran 400 batu nautika ini dari timur ke barat dan 500 batu nautika dari utara ke selatan. Seterusnya, nama kepulauan ini diambil bersempena nama Kapten Richard Spratly yang meninjau pulau ini pada tahun 1843. Namun begitu, pulau ini dikatakan pernah disinggah oleh orang Melayu Cham dan dijadikan sebagai tempat mereka mencari rezeki. Seterusnya, Muhammad pada tahun 1991 menyatakan bahawa penggunaan kepada krisis dan konflik Laut Cina Selatan ini berasaskan kepada perebutan gugusan kepulauan kecil di mana Laut Cina Selatan yang memiliki 4 gugusan pulau iaitu Pratas, Parakan, Macclesfield dan Spratly. Hanya 2 pulau sahaja yang menjadi rebutan iaitu Parakan dan Spratly yang dituntut sebanyak 6 buah negara iaitu negara Brunei, Filipina, China, Vietnam, Taiwan dan Malaysia. China telah menyatakan bahawa keseluruhan Kepulauan Spratly dan Kepulauan Parakan sebagai tanah miliknya di bawah daerah Shansha dalam wilayah Hainan. Seterusnya, konflik Pulau Spratly. Krisis pergelutan ke-66 perkara itu terjadi selepas Jepun menyerah kalah dan meninggalkan Spratly pada Perang Dunia Kedua. Filipina dan Vietnam mengambil alih beberapa pulau di gugusan itu bermula pada awal tahun 1960-an, manakala China dan Malaysia pula mengambil alih pada lewat tahun 1970-an. 6 negara Asia telah bersetuju dengan deklarasi Manila bagi mengelakkan konflik di kawasan tersebut pada tahun 1962 dan perjanjian itu telah dipanjangkan sehingga tahun 2002. Pada tahun 2005 pula, China dan Filipina menandatangani persetujuan bagi melindungi minyak dan gas di kawasan itu, tetapi selepas beberapa tahun, konflik itu kembali timbul disebabkan permusuhan ketenteraan laut. Seterusnya, Pulau Spratly ini menjadi rebutan kerana sumber ekonomi yang banyak terdapat di pulau ini. Yang pertamanya ialah ikan tropika, mineral, sumber laut, sumber lain yang berpotensi untuk penggalian dan seterusnya eksploitasi minyak dan gas. Prospek eksploitasi minyak di Kepulauan Spratly ini jauh lebih banyak berbanding dengan telaga minyak British di Telaga Minyak British Laut Utara. Pelantar benua sekitar Spratly dijangka mengandungi 25 bilion meter kubik reserve gas dan 105 bilion tong simpanan minyak serta 370,000 tan fosforus. China juga berminat untuk mengeksploitasi sumber-sumber lain, terutamanya sumber ikan di Spratly. Seterusnya, terdapat 5 penyelesaian konflik Kepulauan Spratly ini, iaitu yang pertama ialah
peristiharaan Deklarasi Kuala Lumpur pada tahun 1971. Deklarasi ini ditandatangani oleh Menteri Luar ASEAN. Peristiharaan ini menunjukkan komitmen semua pihak di rantau ini untuk menjadikan kawasan ini bebas, aman dan berkecuali. Seterusnya, langkah yang kedua pula ialah ASEAN Regional Forum yang dianjurkan sebagai satu platform perundungan perbincangan permasalahan yang terdapat di kawasan Asia Tenggara yang merupakan usaha sama dalam membangunkan sikap saling percaya mempercayai dalam kalangan negara Asia Pasifik untuk membincangkan masalah keamanan serantau. Seterusnya, langkah yang ketiga pula ialah pada bulan November 2002, Menteri Luar Negara ASEAN dan Timbalan Menteri Luar Negeri China iaitu Wang Yi menandatangani Declaration of the Conduct of Parties in South China Sea pada mesyuarat ASEAN di Phnom Penh yang bertujuan untuk mencegah ketegangan dan konflik wilayah untuk mengurangkan risiko dari konflik ketenteraan di Laut Cina Selatan. Seterusnya, langkah yang keempat pula ialah pada 7 Oktober 2003, China menandatangani The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. Perjanjian ini sebagai tanda hubungan perdamaian antara China dan negara-negara ASEAN. Seterusnya, langkah yang kelima dan terakhir ialah Forum ASEAN China Senior Official Consultation bertujuan untuk membincangkan pertikaian Pulau Spratly. Pada tahun 2006, China ASEAN Joint Working Group melakukan pertemuan dan menghasilkan kesepakatan bahawa kedua-dua belah pihak China dan ASEAN komited dalam menjaga keamanan dan kestabilan di kawasan Laut Cina Selatan. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai pertikaian dan konflik di ruang udara, darat dan implikasi konflik terhadap Malaysia. Selain daripada pertikaian yang berlaku di laut, seperti yang rakan saya ceritakan sebentar tadi, negara kita juga turut mengalami pertikaian di ruang udara iaitu yang melibatkan pencerobohan ruang udara yang boleh mengancam kedaulatan negara kita. Pencerobohan negara melalui ruang udara boleh berlaku kerana ruang angkasa tidak mempunyai hak kedaulatan walaupun ia mempunyai persempadanan bagi menentukan hak kedaulatan negara masing-masing. Pencerobohan ini boleh berlaku apabila melibatkan pemetaan dan penderiaan jauh. Terdapat banyak undang-undang ruang angkasa dan ruang udara yang telah diwujudkan. 4 daripadanya adalah 1944 Chicago Convention, 1929 Warsaw Convention, 1961 Tokyo Convention. Seterusnya, undang-undang antarabangsa dan undang-undang negara. Antara undang-undang yang terkandung adalah every state has complete and exclusive sovereignty in the airspace above its territory, yang bermaksud setiap negeri mempunyai kedaulatan yang lengkap dan eksklusif di ruang udara di atas wilayahnya. Yang kedua, no state aircraft may fly over the territory of another state without its permission, yang bermaksud tiada pesawat negara boleh terbang di atas wilayah negara lain tanpa kebenarannya. Yang ketiga, no commercial service may be operated over or into the territory of another state without its permission, yang bermaksud tiada perkhidmatan komersial boleh dikendalikan di atas atau ke dalam wilayah negara lain tanpa kebenarannya. Walaupun undang-undang dan peraturan dan di ruang udara telah pun diwujudkan, namun terdapat beberapa buah negara yang masih melanggar undang-undang tersebut sehingga menyebabkan terjadinya isu pencerobohan di ruang udara. Termasuklah isu yang pernah berlaku di negara kita sendiri, iaitu di mana sebanyak 16 pesawat tentera udara China iaitu People's Liberation Army Air Force telah memasuki ruang udara zon maritim Malaysia. Pesawat-pesawat tersebut telah dikesan terbang secara formasi taktikal intrail pada jarak 60 batu nautika di antara satu sama lain. Menurut Tentera Udara Diraja Malaysia, formasi panjang tersebut juga telah terbang dengan pattern dan haluan yang sama menggunakan satu titik laluan masuk dan keluar. Mereka kemudiannya didapati mengubah arah penerbangan di ruang udara bertingkat tinggi alih yang berkepentingan kepada negara. Selain itu, sebanyak 985 pesawat daripada Singapura telah dikesan mencerobohi ruang udara Malaysia pada tahun 2008, 1,286 pergerakan pesawat pada tahun 2009, 218 pergerakan pesawat pada tahun 2010 dan 19 pergerakan pesawat pada Mei 2011. Pada awal Oktober 2021, terdapat pergerakan pesawat tentera udara Singapura telah pun dikesan terbang pada ketinggian yang rendah di ruang udara daerah Pasir Gudang Johor. Namun demikian, ia bukanlah termasuk dalam isu pencerobohan kerana ia telah mendapatkan kelulusan diplomatik bagi melakukan latihan ketenteraan. Hal ini kerana Pasir Gudang merupakan laluan penerbangan yang dibenarkan sewaktu latihan berkenaan berlangsung. Berdasarkan isu pencerobohan 16 pesawat tentera udara China di ruang udara Malaysia, Badan Pemikir Antarabangsa iaitu IISS telah merumuskan 3 faktor punca berlakunya pencerobohan tersebut. Antaranya adalah IISS dalam laporannya mengatakan bahawa ia difahamkan Kuala Lumpur baru sahaja meluluskan projek lapangan pembangunan gas asli Kasawari yang bakal menghasilkan kira-kira 900 kubik of gas dalam satu hari. Oleh itu, penerbangan pesawat-pesawat tentera China itu berkemungkinan adalah amalan geopolitik supaya Kuala Lumpur tidak meneruskan projek itu. Faktor yang kedua,
Mungkin pencerobohan 16 pesawat Cina itu adalah penerbangan latihan yang bertujuan untuk menonjolkan kemampuan pengangkutan taktikal Angkatan Tentera Cina. Demonstrasi itu mungkin bukan disasarkan kepada Malaysia sahaja. Tentera udara Cina dikatakan akan memindahkan sebahagian daripada operasinya daripada Selat Taiwan kepada Laut Cina Selatan. Yang ketiga, kehadiran 16 pesawat tentera Cina di ruang udara Malaysia berkemungkinan satu usaha untuk tentera udara Cina memeriksa kemampuan sistem pertahanan udara Malaysia dalam menangani pencerobohan pesawat asing. Ia mungkin juga mahu melihat kemampuan politik Malaysia untuk memintas pesawat Cina tersebut. Walau bagaimanapun, Datuk Seri Hishamuddin Hussein yang merupakan Menteri Pertahanan pada ketika itu menyatakan bahawa tindakan 16 buah pesawat Cina itu merupakan satu pencerobohan yang salah dan ianya sekaligus menggugat kedaulatan Malaysia. Oleh hal demikian, beberapa tindakan telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia bagi menangani isu tersebut. Antaranya adalah pihak Wisma Putra telah memanggil Duta Besar Cina ke Malaysia untuk memberikan penjelasan berkaitan insiden penerbangan tersebut. Selain itu, Kementerian Luar akan mengeluarkan nota bantahan diplomatik terhadap pencerobohan tersebut kepada pemerintah Republik Rakyat Cina. Kerajaan juga telah mengisytiharkan pewujudan kawasan larangan kekal di ruang udara Pasir Gudang yang mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2019 dengan Jabatan Penerbangan Awam mengeluarkan notis kepada juruterbang pada 25 Disember 2019. Seterusnya, saya akan menjelaskan mengenai pertikaian serta konflik yang berlaku di darat. Antara isu pertikaian sempadan yang pernah berlaku di Malaysia adalah pertikaian sempadan Malaysia dengan Brunei ke atas Limbang dan masalah persempadanan dengan Indonesia yang menyebabkan masalah sempadan tertangguh. Pertama sekali, saya akan menceritakan mengenai isu pertikaian sempadan antara Malaysia dengan Brunei ke atas Limbang. Limbang merupakan sebuah bahagian dan juga ibu kota bahagian di negeri Sarawak. Bahagian Sarawak ini terletak di sebelah utara dan mempunyai kawasan seluas 3,978.1 km persegi. Uniknya bandar Limbang adalah ianya diapit oleh Brunei Muara dan Temburong. Limbang ini mempunyai kawasan darat yang subur serta kaya dengan sumber-sumber asli, khususnya minyak. Dan pada asalnya, ia merupakan sebahagian daripada jajahan Brunei. Sejak penubuhan Malaysia pada tahun 1963, Brunei telah terbahagi dua dengan dipisahkan oleh Limbang. Sejak itu, dikatakan Brunei menuntut wilayah Limbang daripada Malaysia. Namun demikian, isu sempadan darat dan maritim ini dapat diselesaikan melalui dokumen yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, iaitu Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dengan Sultan Brunei, iaitu Sultan Hassanal Bolkiah. Dokumen tersebut ditandatangani di Bandar Seri Begawan bagi menggugurkan tuntutan terhadap daerah Limbang di Sarawak dan kedua-dua negara iaitu Malaysia dan Sarawak akan menubuhkan satu suruhanjaya bersama bagi memperincikan kerja menentukan sempadan. Selain pertikaian sempadan Malaysia dengan Brunei, negara kita juga mempunyai masalah persempadanan dengan Indonesia iaitu masalah sempadan tertangguh OPPS di mana perbatasan darat antara kedua-dua negara tersebut adalah sepanjang 2019 km dari Tanjung Batu di Kalimantan Barat melalui dataran tinggi. Pertikaian sempadan ini berlaku disebabkan oleh perbatasan darat tersebut telah memisahkan Indonesia dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan perbatasan maritim di sepanjang Selat Melaka, Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi. 3 OBPS tersebut berada dalam sektor Sabah Kalimantan Utara di Pulau Sebatik yang terletak di daerah Tawau atau daerah Nunukan, Sinapat Sungai Sesai dan subsektor dari penanda sempadan B2700 hingga penanda sempadan B3100 di daerah Pensiangan ataupun daerah Limbis Obong. Bagi menyelesaikan isu sempadan ini dan bagi mencapai resolusi 3 lagi masalah sempadan tertangguh, Malaysia dan Indonesia telah menandatangani memorandum persefahaman yang berkaitan tentang penandaan dan pengukuran sempadan antarabangsa Malaysia iaitu Sabah dan Sarawak dan Indonesia iaitu Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Memorandum persefahaman ini ditandatangani oleh Ketua Setiausaha Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli iaitu Datuk Zuriah Pawante dan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Indonesia iaitu Dr. Hadi Prabowo pada mesyuarat ke-43 Jawatan Kuasa Sempadan Malaysia Indonesia. Memorandum persefahaman ini telah pun ditandatangani oleh Ketua Setiausaha Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli iaitu Datuk Zuriah Pawante dan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Indonesia iaitu Dr. Hadi Prabowo pada mesyuarat ke-43 Jawatan Kuasa Sempadan Malaysia Indonesia dan ianya disaksikan oleh Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli iaitu Dr. Xavier Jayakumar dan Profesor Muhammad. Peta yang dilampirkan pada memorandum persefahaman itu telah pun ditandatangani oleh Ketua Pengarah Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia iaitu Datuk Dr. Azhari Mohamad dan Pengarah Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan Indonesia iaitu Laksamana Pertama Bambang Supriyadi. Konflik melalui isu persempadanan dan pertikaian tuntutan bertinggi dalam kalangan negara-negara Asia Tenggara ini telah pun sedikit sebanyak memberikan impak yang amat berpengaruh terhadap negara kita. Antara impaknya adalah negara-negara Asia Tenggara termasuk negara Malaysia mengalami kesulitan dalam menyelesaikan isu tuntutan bertindak ini kerana negara-negara Asia Tenggara perlu melakukan rundingan multilateral atau bilateral melalui platform seperti ASEAN ataupun Badan Kehakiman Antarabangsa ICJ
bagi menyelesaikan tuntutan bertindih yang mampu mengancam kestabilan politik Asia Tenggara sekiranya tidak diatasi dengan baik. Selain itu, isu pertikaian tuntutan bertindih ini dapat mencetuskan konflik persenjataan antara negara-negara yang terlibat. Contohnya seperti isu yang terjadi di Kepulauan Spratly di mana konflik ini mula tercetus apabila negara Vietnam menempatkan beberapa pasukan tentera di 8 buah pulau bagi mempertahankan pulau tersebut daripada China. Konflik ini menjadi semakin hebat apabila Johnson Salt Reef dan beberapa terumbu karang berjaya ditawan oleh China. Malaysia juga turut bekerjasama dengan Singapura, Australia dan United Kingdom dalam latihan ketenteraan bagi memastikan Laut Cina Selatan bebas daripada sebarang kuasa ketenteraan. Pada masa yang sama, isu pertikaian tuntutan bertindih ini juga dapat menyumbang kepada peningkatan jumlah rundingan serta diplomasi dalam negara yang terlibat. Contohnya, tuntutan bertindih di negara Asia Tenggara telah memperlihatkan banyak rundingan dalam kerabat ASEAN dilakukan, termasuklah perundingan yang dilakukan antara China dengan ASEAN dalam isu Kepulauan Spratly. Isu pertikaian tuntutan bertindih ini juga telah menyebabkan Malaysia kehilangan batu putih buat selama-lamanya apabila ICJ telah memutuskan bahawa Singapura mempunyai hak terhadap pulau tersebut pada 23 Mei 2008. Sekian saja perkongsian kami bertiga mengenai isu-isu konflik semasa persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia. Dengan ini, dapat dirumuskan bahawa bagi menjaga kedaulatan dan keharmonian negara, setiap individu memainkan peranan yang amat penting termasuklah kerajaan, pemimpin maupun rakyat biasa bagi mengelakkan sebarang isu pencerobohan yang dapat memusnahkan kedaulatan negara daripada berlaku. Hal ini kerana menjaga keamanan serta keharmonian negara adalah tanggungjawab kita bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.